Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم همنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan iman dan diberikan kepada kita rezeki untuk kita sama-sama hadir ke majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan jiwa dan akan memberikan ketenangan fikiran dalam kehidupan kita insya-Allah. Sebab seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khaira." Siapa yang Allah Taala pilih seseorang manusia untuk diberikan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, tandanya kata Nabi, yufaqihu fiddin. Allah Taala akan berikan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Jadi salah satu jalan Allah Ta'ala nak berikan kefahaman agama kepada seseorang manusia sebagai tanda dia mendapat kebaikan daripada Allah di dunia dan di akhirat, iaitu seperti mana tuan-tuan lakukan pada malam ini, iaitu kita dapat duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan asbab kita dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, Allah Ta'ala berikan kita kefahaman agama untuk diamalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah. Insya-Allah malam ni kita sambung lagi bahagian yang berikutnya daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita akan sentuh iaitu riwayat sirah Nabi ketika usia Nabi sekitar 40 tahun. Dan pada peristiwa-peristiwa yang saya akan sebut ni tuan-tuan, kebanyakannya kita sudah maklum. Cuma kita akan memerhatikan daripada sudut-sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang riwayat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum Nabi terima wahyu pada usia 40 tahun, dia ada gap tuan-tuan daripada umur Nabi 35 tahun ke 40 tahun. Ada 5 tahun yang berbaki di situ yang tidak diceritakan kebiasaannya. Umur Nabi 25 tahun, semua orang tahu. Itu peristiwa Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Umur Nabi 35 tahun, kita maklum yang mana Nabi terlibat dalam peristiwa runtuhan Kaabah dan dibina semula Kaabah itu. Dibina semula Kaabah dan Nabi SAW lah yang menjadi orang tengah yang membantu orang Quraisy mengangkat Hajarul Aswad dan diletakkan di tempat asalnya. Semua cerita tahu. Cuma daripada umur Nabi 36 tahun sampailah ke usia 40 tahun sebelum Nabi terima wahyu, apa yang berlaku di antara tempoh waktu tersebut. Jadi antara yang disebutkan oleh para ulama sirah seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Zahabi dan juga Imam Al-Hakim, dua-dua imam ni tuan-tuan memandangkan hadis ni, dia kata hadis yang sahih. Cuma dalam satu riwayat daripada riwayat Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dia kata apa? Hadis ni adalah hadis dhaif yang saya sebutkan sebentar ni tuan-tuan. Baik, yang dikatakan oleh Imam Zahabi sebagai sahih ni tuan-tuan, iaitu katanya dalam tempoh sebelum Nabi SAW menjadi Rasul pada usia 40 tahun, ketika usia Nabi dalam usia belia ni 35 tahun ke atas ni sebelum 40, kata Az-Zahabi, iaitu Nabi SAW
tak pernah rasa yang dia teringin nak melakukan apa yang orang muda pada zaman dia ingin lakukan. Okey, satu benda yang tidak logik tuan-tuan. Bila kita kata Nabi SAW tidak ada keinginan seperti mana keinginan orang muda pada zaman dia. Sebab bila kita muda tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh sahabat kita yang seusia dengan kita, kita ada keinginan untuk mencuba. Tapi tak berlaku pada Nabi SAW. Kata Az-Zahabi, hanya 2 perkara sahaja yang Nabi ingin lakukan ketika dia muda. Dan ini yang dinyatakan oleh Nabi SAW sendiri, iaitu kata Nabi, aku tak pernah berkeinginan untuk melakukan seperti mana orang muda jahiliah lakukan, kecuali 2 perkara, ataupun 2 kali saja yang aku lakukan. Iaitu, kata Nabi, dia cerita, Nabi SAW sendiri cerita, iaitu aku bertemu dengan sahabat aku yang mengembala kambing, dan aku tanya kepada dia, di manakah tempat yang boleh saya duduk bersama-sama dengan semua orang-orang muda Mekah, dan saya nak berhibur. Okey, keinginan fitrah sebagai seorang manusia. Kita jangan ingat Nabi ni bukan fitrah manusia. Jadi sahabat dia yang mengembala kambing kata, tak apa, malam ni ikut saya, kita akan pergi ke Mekah dan kita akan berhibur di sana. Jadi tuan-tuan, sahabat Nabi ni bawa Nabi, ni sahabat yang mengembala kambing, bawa Nabi SAW sampai masuk ke kota Mekah. Di rumah yang pertama, baru di kota Mekah, di rumah yang pertama, Nabi dia dengar ada bunyi-bunyi lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Dan Nabi tanyakan kepada sahabat dia. Sahabat dia kata, ini adalah bunyi lagu daripada majlis perkahwinan si Fulan bin si Fulan. Nabi dengar tuan-tuan, dan kata Nabi, setelah itu Allah Ta'ala tutup telinga aku, pendengaran aku, dan Allah Ta'ala telah tidurkan aku selepas itu. Dan aku bangun pada keesokan paginya daripada terikan cahaya matahari. Maknanya cahaya matahari ni terik sehingga menyedarkan Nabi SAW. Dan Nabi tersedar. Nabi jumpakan kawan dia, Nabi tanya, apa yang telah berlaku malam tadi? Kawan dia pun cerita sekian. Kata Nabi, boleh tak malam ni saya nak pergi lagi sekali. Dan sahabat ni pula bawa lagi sekali tuan-tuan, ulangi benda yang sama yang berlaku pada hari yang semalam. Dia masuk kota Mekah dengan lagu-lagu, dan ketika dia mendengar, Nabi SAW, Allah Ta'ala sekali lagi padamkan pendengaran Nabi, dan Allah Ta'ala tidurkan Nabi SAW. Esok pagi Nabi bangun semula. Dan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Athir ni, kata Nabi SAW, setelah itu Allah Ta'ala hilangkan terus keinginan aku untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang muda pada zaman Arab jahiliyah. Dan ini sebenarnya Allah Ta'ala nak memelihara Nabi dan melindungi Nabi daripada perkara-perkara yang merendahkan martabatnya sebagai seorang Rasul sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Hadis ni tuan-tuan, mungkin di antara kita rasa macam betul ke ataupun tidak hadis ini. Maka dalam ulama sirah mengkajinya tuan-tuan, dia mengatakan daripada pandangan ulama hadis, Imam Az-Zahabi dan juga Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hanya yang mengatakan hadis ini dhaif adalah daripada Imam Ibn Kathir, daripada kitabnya Bidayah wan Nihayah. Saya sekadar bagi tahu pada tuan-tuan supaya kita tahu cerita daripada sudut ini. Baik, yang kedua, Nabi SAW pernah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa pembinaan Kaabah. Nabi ini dilantik oleh orang-orang Quraisy, setiap kabilah mesti mewakilkan 2 orang saudara. Dan Nabi ini dipairkan dengan Al-Abbas, pakcik dia. Yang mana Nabi SAW ditugaskan untuk mengangkat batu untuk membina semula Kaabah. Okey, untuk angkat batu. Dan Nabi dan Al-Abbas ni tuan-tuan, pakcik Nabi ni pergilah ke balik gunung ni untuk ambil batu. Dan kata pakcik dia, orang Mekah ataupun orang Arab ni, dia mesti hadis ini riwayat Al-Bukhari tuan-tuan, iaitu mesti dia angkat kain sarung dia dan diletakkan di atas bahu dia. Tujuan dia apa tuan-tuan? Supaya batu yang diletakkan di atas badan ni tidak akan mengkotorkan bajunya, dan juga untuk menjadikan sebagai pelapik supaya tak rasa berat. Okay. Dan Nabi SAW tuan-tuan, dia pun angkat dia punya kain sarung, letakkan di atas bahu. Sebenarnya tuan-tuan, kata Al-Abbas, bila Nabi buat macam tu, seperti mana perbuatan orang Arab jahiliyah, ketika itu ternampak aurat berat Nabi SAW. Tapi Nabi ni duduk di belakang Al-Abbas. Al-Abbas tak nampak. Okey, hadis ini riwayat Bukhari.
Dan kata Al-Abbas, kami buatnya hanya di balik gunung sahaja. Bila kami dah masuk ke kawasan orang tempatan, maknanya orang ramai ada, maka kami akan pasang balik kain sarung kami. Buka balik dan pasang kain sarung macam biasa. Okey? Dan kata Al-Abbas, ketika mana Muhammad dia cross aku, maknanya dia duduk depan aku saja, tiba-tiba Muhammad ni jatuh rebah. Maknanya tak sedarkan diri. Dan Al-Abbas kata, Muhammad sebut, mana kain sarung aku, mana kain sarung aku. Dan setelah itu kata Al-Abbas, Muhammad tak pernah diperlihatkan aurat beratnya pada sesiapa sekalipun. Dan Al-Abbas kata, itulah antara tanda-tanda awal sebelum kenabian baginda Nabi SAW. Ini antara tanda-tanda yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Nabi SAW sebelum menjadi Rasul. Baik, cerita itu selesai. Sekarang cerita berkaitan tentang kerasulan Nabi SAW pada hari pelantikan Nabi menjadi Rasul. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW ni sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi, tuan-tuan semua maklum, digelar sebagai Al-Amin, iaitu orang yang paling sangat dipercayai. Orang Quraisy yang ingin berdagang ke Syam ataupun ke Yaman, mana-mana nak pergi, rumah Nabi ni dijadikan sebagai rumah simpanan harta-harta mereka. Sebab itu sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi wakilkan Ali untuk tidur di tempat Nabi. Bukan sekadar untuk mengelirukan orang Quraisy, tapi tujuan Nabi adalah untuk tinggalkan Ali ni 3 hari di Mekah selepas Nabi hijrah. Tujuan dia pulangkan semula harta-harta orang Quraisy. Orang Quraisy walaupun menolak dakwah Nabi setelah Nabi jadi Rasul, tapi dia tetap letakkan harta mereka di rumah Nabi SAW. Sebab Nabi ni digelar Al-Amin. Kita tahu tuan-tuan, Nabi ada 4 sifat yang utama: amanah, sidik, tabligh, fatanah. Ni 4 sifat utama Nabi SAW. Secara kasar, kita tengok 4 perkara ni macam perkara yang tidak ada apa-apa. Biasalah sifat tabligh ada, sifat fatanah ada. Tapi hakikatnya 4 sifat ni mewakili 2 perkara yang sangat utama. Pertama, Nabi ada sidik dan amanah. Ini adalah sifat Rasul, iaitu bercakap benar dan dia amanah dengan tanggungjawab dia. Okey, ni sifat Rasul dan ni adalah sifat seorang mukmin. Manakala sifat yang kedua, bahagian yang kedua ni, iaitu Nabi ada tabligh, menyampaikan, dan Nabi ada sifat fatanah, cerdik. Di sini adalah sifat seorang manusia yang profesional. Saya bayang pada tuan-tuan ya, kita kalau majikan, ada seorang pekerja. Ada majikan kita, ada pekerja kita, dari sudut agama memang dia tip-top. Tapi dari sudut amanah, profesional, dia tidak ada. Tak boleh buat kerja, dia tak jujur. Tuan-tuan rasa nak ambil dia bekerja ke tidak? Kita tak akan ambil dia bekerja. Ataupun dari sudut bekerja, dia memang tip-top, boleh buat kerja, memang amanah. Kan? Dia memang boleh bekerja, memang cerdik, memang ada skill dalam pekerjaan dia, memang ada kemahiran. Tapi dari sudut agama dia, dia tak amanah, dia tak jujur. Tuan-tuan nak ambil tak dia bekerja? Kejap-kejap cuik tulang, kita tak akan ambil. Tapi Nabi, dia ada dua-dua sifat ini. Sebagai seorang mukmin ataupun Rasul, dia ada sifat ini. Dan yang kedua, dia memang adalah seorang profesional, bijak dia. Sebab apa? Ada orang yang baik tuan-tuan, lurus, amanah, tapi tak bijak. Dia kena tekan. Kan? Tuan-tuan pernah jumpa kan? Memang baik sungguh, cakap pun straight je, tapi dia tak bijak. Orang tipu dia pun dia percaya. Tapi tak berlaku pada Nabi SAW. Dia ada amanahnya, dia ada cakap benarnya, dia ada tablighnya, dan dia ada kebijaksanaan dia. Ini 4 sifat Nabi. Dan boleh kata Nabi mengumpulkan segala sifat-sifat kebaikan yang ada pada diri Nabi, yang membuatkan semua orang Mekah tertawan dengan Nabi SAW. Okey, ini sifat-sifat Nabi SAW. Sebab itu Nabi digelar sebagai Al-Amin, satu pangkat yang diberikan gelaran kepada Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW sebelum masuk ke usia 40 tahun, Nabi ini dia ada satu kecenderungan untuk rasa dia perlukan satu ruang untuk diri dia memikirkan masalah masyarakat dia. Sebab dia mula merasakan masyarakat dia makin jauh daripada agama syariat Nabi Ibrahim AS, agama Hanifah.
Okey, tuan-tuan maklum kan, orang Quraisy pada zaman silam, Arab Jahiliyah, dia bukan Arab yang tidak ada agama, tidak. Mereka adalah bangsa Arab yang beragama dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi jadi Rasul, orang Mekah terlebih dahulu dah melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Mereka dah bertawaf dah sekitar Kaabah. Mereka ikut ajaran siapa? Bukan ajaran Nabi SAW, tapi daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, ini kita kena maklum. Baik. Jadi Nabi merasakan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy mula menyimpang daripada ajaran syariat Nabi Ibrahim. Sebab bila bersumpah, tak bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama-nama berhala. Bila dihidangkan makanan kepada berhala-berhala yang mereka cipta sendiri. Dan ini membuatkan Nabi rasa tidak senang. Masuk usia Nabi 40 tahun, tuan-tuan, Nabi mencari ruang untuk memberikan masa pada dirinya, memikirkan masalah umat dia. Macam mana saya nak memberikan solution kepada masyarakat saya? Dan sebab itulah Nabi SAW duduk berkhalwat di Gua Hira. Baik. Di sini tuan-tuan, ada cerita yang hari ini orang start balik. Tak salah saya 2-3 bulan sebelum Ramadan, orang bangkitkan. Yang seolah-olahnya Nabi duduk di Gua Hira, Nabi meminggirkan, mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang bapa dan seorang suami. Dia tak pedulikan anak-anak dia tak pedulikan isterinya. Tapi dia ambil masa untuk duduk bersendirian di dalam gua. Dan dia mengatakan Nabi SAW ini tidak bertanggungjawab. Saya sebut ni tuan-tuan, ini datang daripada mulut orang Muslim yang duduk di Malaysia. Tak tahulah tuan-tuan maklum ke tidak cerita ni. Tapi cerita ni tersebar luas. Sebelum Ramadan dia jadi isu. Daripada isu ni, dia mengatakan Nabi SAW mengabaikan keluarganya sehingga dia menjadi perangai kepada orang Muslim hari ini. Mana-mana suami lelaki Muslim di Malaysia ni pun mengikut perangai Nabi. Orang ni tuan-tuan, dia adalah lawyer, peguam wanita. Okey, peguam wanita. Dan dia mengeluarkan ucapan yang tidak sepatutnya kepada Nabi SAW. Baik. Nabi SAW tuan-tuan duduk di Gua Hira sebenarnya bukan pada usia 40 tahun. Dia bermula pada usia 38 tahun. 3 tahun Nabi duduk di Gua Hira. 38, 39 tahun, 40 tahun. Tapi satu perkara yang tuan-tuan kena maklum, dalam riwayat sahih, Nabi tak duduk dalam tempoh setahun. Nabi hanya duduk pada bulan Ramadan sahaja. Okey? Jangan kita ingat daripada Muharram sampai Zulhijjah setahun Nabi duduk Gua Hira. Tidak. Nabi hanya duduk di bulan Ramadan sebulan sahaja. 11 bulan Nabi tetap duduk di rumahnya di Mekah. Dia melayani isterinya, menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Baik, tuan-tuan, saya hold dulu cerita ni. Saya nak flashback balik tuan-tuan pada kisah yang sebelum ni. Nabi tuan-tuan, kita ni selalu merasakan Nabi ni miskin-miskin sungguh. Sebenarnya Nabi tak miskin tuan-tuan. Saya pernah sentuh dah. Sebelum Nabi kahwin dengan Khadijah, mas kahwin Nabi kepada Khadijah tuan-tuan, 20 ekor unta. Seekor unta nilainya di hari ini RM7,000. Kalikan dengan 20 ekor tuan-tuan, berapa ringgit? RM140,000. Itu mas kahwin Nabi kepada Khadijah. Maknanya Nabi ni ada kemampuan. Berkahwin dengan isterinya, yang mana isterinya ni adalah tokoh usahawan wanita yang terkaya dekat Mekah. Isteri Nabi ni tuan-tuan, dia bukan ahli perniagaan, tapi dia adalah orang yang memberi modal kepada ahli perniagaan Mekah. Kalau di dunia tuan-tuan hari ini disebut sebagai apa? Warren Buffett apa? Tak salah saya. Itu adalah standard Khadijah. Bukan usahawan biasa, tidak. Dia pemberi modal, funder kepada peniaga-peniaga yang ada dekat Mekah, pergi berdagang, pergi berniaga. Boleh kata Nabi berkahwin dengan Khadijah ni, dua-dua ni dalam situasi yang mewah hidupnya tuan-tuan. Dari sudut ekonomi keluarga, dia ada kemampuan. Tapi Nabi memilih hidup secara sederhana. Ini kita kena faham. Ada orang kaya, hidup cara kaya. Ada orang kaya, tapi memilih hidup cara sederhana. Dia ada kemampuan, tapi dia pakai kereta yang sekadarnya.
Dia boleh pakai baju yang sekadarnya, tidak hidup seperti mana kemampuan dia. Ada yang duduk di bawah kemampuan, sengaja saja macam tu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi bila kata Nabi ni miskin, tak bertanggungjawab pada keluarga, itu adalah pandangan yang salah. Sebenarnya dia tidak memahami kisah hidup Nabi SAW. Sebab itu sahabat Nabi Abdul Rahman bin Auf, sahabat yang memang sungguh kaya raya tuan-tuan, tapi cucunya, tak silap saya namanya Sa'ad, kata apa? Datuk dia ni Abdul Rahman bin Auf, kalau duduk dengan hamba dia, bukan orang gaji, hamba dia, kita tak boleh kenal yang mana Abdul Rahman bin Auf, yang mana hamba dia. Sama ada Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya ni hidup sama macam keadaan hamba dia, ataupun dia memberi pakaian kepada hamba dia sama macam keadaan dia orang kaya. Ini didikan Nabi SAW. Kalau kata Nabi menolak kekayaan, tuan-tuan, itu pandangan yang salah. Nabi tak pernah tolak kekayaan. Silakan tuan-tuan nak jadi kaya, tapi hidup secara sederhana. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini yang Nabi didik kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayangkan ya, Bilal bin Rabah yang masa dia diseksa oleh tuan dia, yang membebaskannya siapa tuan-tuan? Iaitu Abu Bakar As-Siddiq, seorang hamba pada zaman silam. Untuk dibebaskan seorang hamba, bayaran dia, tebusan dia adalah lebih kurang 10,000 dirham. Kalau tukar pada ringgit kita hari ni tuan-tuan, lebih kurang 50,000 ringgit Malaysia. Mana ada orang kemampuan nak bebaskan seorang manusia, dia beri 50,000 ringgit cash. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nak kata mereka miskin? Tidak. Kalau sedekah pun mampu sampai 50,000 ringgit Malaysia tuan-tuan, keperluan yang lain lebih lagi kemampuan mereka. Okey. Jadi ini adalah keadaan Nabi SAW dan para sahabat. Dan Nabi bila dia nak pergi ke Gua Hira pada usia yang pertama 38 tahun tuan-tuan, Khadijah tak pernah menolak. Bahkan Khadijah ni memberi sokongan kepada Nabi SAW untuk melakukan begitu. Sebab yang saya dengar yang isu ni, dia kata apa? Bila Nabi ni duduk di Gua Hira, isterinya tak redha dengan perbuatan suaminya, tetapi kerana taat, nak sangat syurga, dia menyindir Siti Khadijah. Dia kata apa? Dia nak sangat syurga, jadi dia terpaksa ikut cakap suami dia. Ini ucapan daripada orang Islam yang duduk di sini tuan-tuan, di Malaysia. Okey. Sedangkan Khadijah, dia sokong suami dia. Sokong dia macam mana tuan-tuan? Nak saya sebut selepas Nabi turun daripada Gua Hira. Baik. Jadi Nabi SAW duduk di Gua Hira. Nabi duduk sebulan di Gua Hira pada bulan Ramadan. 38 sebulan. 39 sebulan Ramadan. 40 tahun sebulan Ramadan. Cuma pada bulan Ramadan yang sebulan ni tuan-tuan, bukanlah Nabi duduk sebulan dan Nabi tak balik-balik rumah dia. Maknanya pergi satu Ramadan, balik 30 Ramadan. Tidak. Nabi duduk lebih kurang 2 hari, kemudian Nabi turun dan balik. Sebab apa? Dalil dia apa tuan-tuan? Zaman Arab yang silam, mereka ni makanan asasi mereka adalah susu dan juga daging. Susu dan daging ni tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan lah, berapa lama tempoh yang boleh simpan? Kalau tanpa pita ais, berapa lama boleh simpan? 2 hari tuan-tuan. 3 hari dia jadi masam dah, tak boleh minum dah. Nabi SAW bawa makanan ni ke atas, kemudian dia tak ada kawasan yang terdedah, dia tak ada kawasan yang tertutup macam pita ais. Maka cukup 2 hari makanan tu rosak, dan dia turun ambil bekalan makanan di dalam rumah dia. Dia patah balik ke Mekah, balik ke rumah dia, kemudian dia pergi balik. Adakah nak mengatakan Nabi meninggalkan keluarganya? Tidak. Nabi tak pernah meninggalkan keluarganya ataupun tanggungjawabnya kepada keluarganya. Nabi adalah suami yang paling bertanggungjawab. Okey, ini kenyataan yang untuk menolak hujah-hujah golongan-golongan liberal yang menolak sirah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW naik 38 tahun, tidak ada apa-apa isu. 39 tahun Nabi naik sebulan Ramadan, tidak ada apa-apa isu. Tapi pada usia Nabi 40 tahun, Nabi naik ke Gua Hira. Disitulah baru berlakunya Jibril alaihissalam turun kepada Nabi, menurunkan wahyu yang pertama. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum Nabi SAW turun menerima wahyu daripada Allah melalui Jibril di bukit, di Gunung Hira, di Gua Hira, Nabi SAW ni telah didatangi dengan tanda-tanda kerasulan, iaitu 6 bulan sebelum Ramadan. Nabi dah didatangi dengan tanda-tanda seorang kenabian, iaitu Nabi didatangi oleh mimpi. Seperti mana yang riwayatkan oleh Aisyah,
Aisyah kata Nabi didatangi oleh mimpi yang mana mimpi itu adalah mimpi yang benar, bukan mainan tidur lagi. Dia berlaku pada usia Nabi genap 40 tahun, pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Ni 6 bulan yang Nabi SAW didatangi oleh mimpi yang benar, menunjukkan tanda-tanda kerasulan Nabi. Bulan yang ketujuh, Ramadan, barulah Allah Ta'ala turunkan Jibril secara live, menunjukkan kerasulan Nabi SAW. Okay? Sebab itu, bila Jibril AS, kalau tuan-tuan baca surah An-Najm, surah bintang ni, An-Najm ni, Jibril datangi Nabi dengan rupa yang sebenar. Maknanya bukan Jibril menyerupai sesiapa. Dia datang dengan rupa Jibril yang sebenar 2 kali. Salah satunya iaitu pada awal penurunan wahyu kepada Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW ini gemetar. Sebab Jibril ni terlalu besar. Dalam satu riwayat mengatakan, kata Nabi SAW, dia nampak Jibril ni duduk di atas kerusi di antara ufuk bumi dan juga langit. Wallahualam macam mana keadaannya tuan-tuan. Tapi sangat besar dan dia menakutkan Nabi SAW. Baik. Masa didatangi oleh Jibril, apa yang dilakukan oleh Jibril tuan-tuan semua orang maklum. Jibril peluk Nabi SAW. Dan Jibril kata apa? Iqra, bacalah. Dan Nabi kata apa? Ma ana biqari, aku tak boleh baca. Aku tak pandai baca. Jibril peluk dengan pelukan yang lagi kuat sehingga Nabi ni rasa sesak untuk bernafas. Dia tak boleh rasa. Sudahlah takut gerun melihat Jibril yang sebesar itu. Kemudian tiba-tiba dipeluk pula dengan pelukan yang kuat. Jibril kata lagi sekali, Iqra. Nabi ulang lagi sekali, Ma ana biqari, aku tak boleh baca. Kali ketiga Jibril kata Iqra. Nabi pun cakap Ma ana biqari, aku tak boleh baca. Kali keempat barulah Jibril sebut daripada ayat pertama surah Al-A'la sampailah ayat yang kelima. Tak habis surah Al-A'la tu, hanya 5 ayat yang pertama sahaja. Baik, tuan-tuan, bila Jibril baca macam tu, dalam keadaan Jibril peluk Nabi, dalam keadaan Nabi terlalu takut. Para ulama sirah kata apa? Pelukan Jibril tu bukan saja-saja peluk tuan-tuan. Pelukan Jibril itu adalah untuk memberitahu kepada Nabi SAW, kamu dah 6 bulan bermimpi, hari ni kamu tak bermimpi dah. Ni berlaku secara jelas dan nyata. Dia seolah-olahnya tuan-tuan macam, kalau istilah kita Melayu ni, macam deja vu. Tuan-tuan maklum deja vu? Kita mimpi satu benda, satu peristiwa. Contohlah kita bermimpi dah sampai Itali tuan-tuan. Kita pun tak pernah rancang nak pergi Itali. Tiba-tiba 6 bulan akan datang, tuan-tuan pergi ke Itali, tuan-tuan nampak, saya macam pernah sampai dekat kawasan ni. Nampak tengok lautnya, tengok bangun, macam pernah sampai. Lah, rupanya saya termimpi dulu. Pernah mimpi, itu namanya deja vu. Dan itu yang berlaku pada Nabi SAW. Dia dah lalui dalam mimpi dia, tapi kali ini berlaku secara nyata. Istilah kita macam ni. Kalau tuan-tuan dah bermimpi, hari ni tuan-tuan berlaku secara nyata. Selalu kita buat macam ni tuan-tuan, kita tepuk pipi. Betul ke ni? Betul ke kan kita bertepuk? Nak cakap sakit ni. Oh ni, okey, sekarang saya bukan mimpi, sekarang benda yang betul. Macam itulah Jibril AS buat kepada Nabi SAW. Dipeluk dengan pelukan yang sangat kuat sehingga menakutkan Nabi SAW. Okey, baik. Lepas tu Nabi pun turun daripada Gua Hira kembali ke rumahnya. Dan apa kata Nabi? Selimutkan aku, selimutkan aku. Khadijah tidak cakap banyak tuan-tuan. Dia selimutkan Nabi SAW tanpa ada bicara apa-apa. Sehinggalah Nabi tidur tenang dan Nabi bangun. Ketika itulah baru Khadijah tanya pada Nabi SAW apa yang telah berlaku. Di sini kisah ini tuan-tuan ada satu petunjuk daripada Allah melalui sirah Nabi mengajar kita dalam kehidupan rumah tangga suami isteri. Siapa-siapa pun antara kita, sama ada suami ataupun isteri, balik daripada pekerjaan marah-marah, balik dalam keadaan mulut bising, mungkin tengah benda mood tak baik. Pasangan jangan tanya apa-apa, biarkan pasangan kita tu reda dulu. Kalau perlu dihidangkan minum, bagi dia minum. Kalau perlukan dia rehat, rehat dulu. Kalau perlu dia mandi, mandi dulu. Jangan tanya. Kadang-kadang kita bising-bising balik, isteri tanya, kenapa bang? Kenapa bang? Kita jadi marah lagi. Orang nak, kita macam tu. Jadi apa yang dilakukan oleh Khadijah, bagi suami dia rehat, tenang dulu. Suami dia bangun, baru dia bertanya. Dah tenang, baru tanya, apa yang berlaku? Dan suami dia kata apa? Tadi saya didatangi oleh satu makhluk sekian-sekian. Dia cerita apa yang berlaku di Gua Hira.
Dan Khadijah je jawapan tuan-tuan, apa dia? Nabi ni dia kata apa? Saya duduk di Gua Hira ni, saya didatangi oleh makhluk sekian-sekian besar ni, saya rasalah Tuhan saya marah kepada saya. Ni ucapan Nabi tuan-tuan. Tuhan saya marah kepada saya. Sebab apa? Nabi merasakan dia meninggalkan masyarakat dia. Dia rasa masyarakat dia dah jauh daripada agama Ibrahim. Sekarang dia tinggalkan pula, duduk di Gua Hira seorang-seorang, tinggalkan masyarakat. Dia rasa Tuhan dia marah. Sebab itu Tuhan dia datangkan makhluk yang sangat besar pada dia. Tapi ucapan Khadijah ini menjadi bukti yang mana dia sokong tindakan suami dia pergi berkhalwat di Gua Hira. Kata Khadijah apa? Wahai abang, wahai Muhammad, kamu ni, Tuhan kamu tak pernah cela dan marah kamu. Sebab kamulah orang yang paling baik. Yang hutang, orang teraniaya, kamulah yang bantu. Orang buat kebaikan, kamu yang sokong. Dia sebut kebaikan suami dia, dan suaminya jadi tenang. Ini dalil ni tuan-tuan, menunjukkan Khadijah tak pernah marah suami dia. Bayangkan kalau Khadijah tak sokong Nabi pergi berkhalwat di Gua Hira, suaminya balik kena takutnya tu. Apa dia cakap tuan-tuan? Ni macam bola apa? Kita panggil apa? Bola tanggung lah. Saya bagi contoh pada tuan-tuan macam ni. Tuan-tuan pergi mancing, esok Sabtu kan? Tuan-tuan pergi mancing, masuklah sungai, ceruk mana. Hari Ahad tuan-tuan balik menggigil. Tuan-tuan rasa-rasa lah balik tu kena bebel dengan isteri ke tidak? Tentu. Isteri pun kata, abang pergi lagi. Abang pergi lagi. Orang suruh duduk rumah, tak nak duduk rumah, nak pergi mancing tak? Pergi. Isteri kita akan buat tindakan macam tu, tapi tidak pada Khadijah. Itu membuktikan Khadijah setuju dengan tindakan Nabi. Dan yang kedua, itulah adab seorang isteri. Bila suaminya dalam keadaan ketakutan ataupun suaminya ada masalah, sebut apa-apa perkataan yang menenangkan hati pasangan dia. Suami buat sama macam dia isteri, isteri pun buat pada suami. Bukan sebut keburukan suaminya. Kalau kita biasanya berlaku macam tu tuan-tuan, kita sebut benda-benda yang tak baik kan. Ataupun tuan-tuan, kalau sebut benda yang baik tentang pasangan kita, jangan sebut dengan nada menyindir, ataupun jangan sebut benda yang tak betul. Contoh saya sebut tadi lah, seorang suami pergi mancing, balik dalam keadaan mungkin kena rasuk, kena sampuk. Isteri dia pun kata, pergi bang, pergi. Nada tu baik ke tidak? Itu nada menyindir kan? Kalau sebut kebaikan, sebut dengan ikhlas dan jujur. Okey, supaya menenangkan hati suaminya. Suaminya dah tenang tuan-tuan. Khadijah tak ambil keputusan macam tu. Khadijah ambil Nabi, bawa Nabi pergi jumpa dengan pakcik dia. Siapa? Iaitu Waraqah bin Naufal. Maknanya Khadijah mengambil keputusan iaitu bawa suami dia cari solution. Siapa orang yang dia percayai untuk beri ketenangan pada suami dia. Dan ini yang kita boleh belajar dalam kehidupan keluarga kita. Kita dengan pasangan kita. Ada masalah, tuan-tuan selesaikan baik-baik. Tak boleh selesaikan, tak apa. Kita cari orang yang boleh bantu. Jadi orang tengah untuk selesaikan masalah kita. Okey, yang ini ditunjukkan dalam rumah tangga Nabi SAW. Baik. Waraqah ni siapa tuan-tuan? Waraqah ni dia adalah pakcik Nabi. Dan dia ni adalah Arab yang beragama Nasrani, Kristian. Dan dia ni adalah penulis kitab Injil di dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Okey, ini Waraqah ni. Sehingga kan dalam riwayat sirah kata apa? Waraqah ni dia tulis kitab Injil ni terlalu banyak. Tak tahu berapa banyak jilid dia tulis, terlalu banyak dalam bahasa Ibrani. Sebagai manfaat kepada orang-orang yang beragama Nasrani. Masa tu dia ahli kitab. Okey. Bila dijumpa dengan Waraqah, Waraqah tanya kenapa yang berlaku. Nabi pun cerita pada Waraqah. Apa kata Waraqah? Itu adalah namus yang agung yang telah turun kepada engkau seperti mana namus yang telah turun kepada Nabi Musa AS. Namus ni siapa tuan-tuan? Dalam kitab Injil, namus ni ataupun dalam kitab Taurat, namus ni adalah nama selain kepada Jibril AS. Dia kata namus. Okey. Dan kata Naufal bin Waraqah bin Naufal, dia kata, alangkah baiknya kalau hari ini aku masih lagi muda. Alangkah baiknya kalau aku masih hidup ketika mana engkau akan diusir oleh kaum engkau. Nabi tanya pada Waraqah, ya Waraqah, adakah kaum aku akan halau aku kerana peristiwa ini? Kata Waraqah, setiap lelaki yang menerima peristiwa ini, maknanya menjadi rasul seperti kau wahai Muhammad, dia tidak akan selamat daripada kaum dia. Kaum dia akan halau dan usir dia. Tapi sayang tuan-tuan, Waraqah ni dia sempat jumpa Nabi pada awal-awal itu, kemudian Allah Ta'ala takdirkan Waraqah ni meninggal awal.
Dia tak sempat tengok Nabi SAW menghadapi rusuhan daripada kaum dia yang menghalau dia, sehinggalah dia berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Waraqah tak jumpa. Sebab waktu itu Waraqah ni dah tua dan dia ni dah buta, tuan-tuan. Kadang dia dah buta. Baik, saya cerita sedikit, tuan-tuan. Itu keadaan Waraqah. Waraqah ni, tuan-tuan, dia sama dengan, kalau tuan-tuan kenal lah, ada seorang syekh ni namanya Syekh Osman Taha. Kenal? Syekh Osman Taha ni, tuan-tuan ada baca Quran kan? Kita ada Quran namanya Quran Rasul Osmani, Quran Madinah. Yang tuan-tuan beli di Madinah tu, Quran tu tulisan tangan tu. Quran yang Madinah ni, tuan-tuan, tulisan tu adalah tulisan tangan tau. Okay? Dia bukan tulisan komputer. Dia adalah tulisan tangan yang dikomputerkan. Seorang syekh ni nama Syekh Osman Taha. Tuan-tuan boleh Google. Nama dia Syekh Osman Taha. Dia masih hidup dan duduk di Madinah. Kalau tuan-tuan pergilah mana-mana travel yang boleh bawa tuan-tuan jumpa syekh ni, bawa lah. Sebab dia sentiasa mengalu-alukan orang datang ke rumah dia. Dah tua dah. Syekh Osman Taha ni, dia ni tulis tangan, tuan-tuan. Dia tulis tangan, khat ni. Dan dalam kata-kata dia, revolusi penulisan Quran dia yang dia panggil Quran Madinah ni, tak silap saya dah 9 edisi dah. Ada 9 edisi, 9 ataupun 11 edisi lebih kurang. Maknanya dia dah penambahbaikan. Dia tulis pakai tangan. Daripada tulisan tangan tu, tuan-tuan, kemudian dikomputerkan. Barulah diprint jadi yang Quran yang tuan-tuan baca sampai hari ini. Sebab itu disebut sebagai Quran Madinah. Tulisan dia adalah tulisan syekh ni. Syekh ni, tuan-tuan, dia kata apa? Paling cepat kalau nak tulis Quran daripada Fatihah sampai surah An-Nas, tuan-tuan boleh Google lah di YouTube cerita dia interview syekh ni. Dia akan ambil masa, kalau tulisnya siang malam tanpa rehat, 3 tahun. 3 tahun. Itu paling cepat. Tanpa tidur. Bukan tanpa tidur. Tidur tapi tak berhenti. Siang malam tulis. Dia akan tulis lebih kurang 3 tahun. Sebab apa? Dia nak pastikan barisnya, tulisannya, khatnya. Sebab tuan-tuan tahu kan, kalau kita belajar tajwid, Resam Osmani ni, dia ada hukum hakam dia. Kalau baris tanwin tu sengit, hukum dia lain. Kalau barisnya tepat, hukumnya lain. Kalau titik mati tu, baris mati tu, kalau bulatnya separuh, bacaannya lain. Kalau bulat macam ni, lain. Kalau tanpa bulat, bacaannya lain. Ni namanya standard Resam Osmani. Dia ada hukum-hukum dia. Sebab itu Resam Osmani, orang yang tak belajar tajwid, tak kenal mana ikhfa, mana izhar. Kalau dia tahu hukum hakam tulisan Resam Osmani, dia tetap boleh baca Quran tu dengan tepat dan betul. Okay, itu Resam Osmani. Tuan-tuan cari guru-guru tajwid yang boleh ajar. Dia akan detail. Imam-imam kita pun boleh ajar. Okay, ini standard dia. Jadi dia tulis dengan sangat betul, sangat tepat. Dan kemudian tulisannya dikomputerkan. Ini namanya Syekh Osman Taha. Kalau zaman hari ini ada Syekh Osman Taha. Kalau zaman Nabi namanya Waraqah bin Naufal. Dia penulis kitab Injil, tapi bukan dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Yahudi. Sebab dia nak didik orang Yahudi tentang Nabi Isa AS. Orang Yahudi, dia hanya beriman pada Nabi Musa AS. Dia tak beriman pada Nabi Isa, tak beriman pada Nabi SAW. Jadi Waraqah ambil tempat, dia tulis kitab ini dalam bahasa Yahudi sebagai dakwah dia kepada orang Yahudi. Okey, jelas tuan-tuan Baik. Jadi bila Waraqah pun kata macam tu, Waraqah yakinkan Nabi SAW yang kamu ni adalah Rasul ya Muhammad, kamu ni Rasul. Okey. Nabi SAW pun pulang. Tapi Nabi pulang dalam keadaan kebingungan. Dia rasa macam, betul ke apa yang telah berlaku kepada aku? Sebab dia berlaku secara mengejut. Betul ke apa yang telah berlaku kepada aku? Dia rasa macam tertanya-tanya pada diri dia. Dan wahyu Allah ni, tuan-tuan, dia berhenti lebih kurang 3 ke 4 hari. Dia bukan 3 tahun, bukan 4 tahun. Dia 3 ke 4 hari. Dalam tempoh 3-4 hari, tuan-tuan, Nabi ulang-alik naik Gua Hira. Daripada Mekah naik Gua Hira. Untuk apa? Sebab Nabi nak tertanya-tanya. Dia nak cari, betul ke ada Jibril? Betul ke aku didatangi oleh Jibril? Kenapa Allah Ta'ala takdirkan Nabi 3-4 hari tak diturunkan wahyu? Dia ada 2 sebab dia. Pertama, sebab nak hilangkan ketakutan dalam diri Nabi. Kali pertama jumpa Jibril, takut. Jadi diselangi dengan 3-4 hari itu tanpa wahyu untuk beri Nabi ketenangan. Okey. Yang kedua adalah untuk Nabi yakin dengan diri dia, yang mana dia pergi ke sana, dia nak bertemu dengan Jibril. Okey, bila dia dah betul-betul yakin, barulah Allah Ta'ala turunkan wahyu yang kedua. Allah Ta'ala kata apa? Dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir
kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah apa, peringatan kepada kaum. Kum fa'anzir. Baik, para ulama tafsir kata apa tuan-tuan, ayat ini bila diturunkan kepada Nabi surah Al-Mudaththir, Nabi dah tak pernah rehat di dalam kehidupannya sampailah ke akhir hayat dia. Maknanya dalam tempoh 23 tahun sebelum Nabi wafat, tak ada istilah rehat dalam hidup Nabi. Hidupnya dipenuhi dengan dakwah. Penat ke, lelah ke, terus dengan dakwah. Sebab itu adalah ayat perintah daripada Allah yang dipertanggungjawabkan kepada Nabi, terus keluar berdakwah tanpa rehat. Dan Nabi hanya berehat setelah Allah Ta'ala takdirkan Nabi bertemu dengan Rafiqul A'la, iaitu teman yang abadi di langit nanti, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita keluar sikit daripada sirah, sekadar nak maklumkan kepada tuan-tuan, Allah Ta'ala ni bila diturunkan wahyu kepada Nabi, para ulama kaji tuan-tuan, wahyu yang pertama turun pada Nabi ni surah Al-Alaq. Bila diturunkan pada Nabi daripada Allah melalui Jibril kepada Nabi SAW. Yang ini sebahagian ulama kata apa? Inilah yang dinamakan sebagai hari Lailatul Qadar. Waktunya adalah pada malam Lailatul Qadar. Bila dia tengok berlaku pada bulan Ramadan. Bila dikaji bila berlakunya, iaitu pada hari Isnin. Tahun yang berlaku ni tuan-tuan, masa kerasulan ni, iaitu pada tahun 610 Masihi. Tahun 610 Masihi. Dan tahun itu dia berlaku pada 10 Ogos. Ini yang sempat saya semak. 10 Ogos 610 Masihi. Bila dia tengok tuan-tuan, tengok pada kalender Islam, dia jatuh pada 21 Ramadan. Ini yang ulama sirah kaji. Dia kata Lailatul Qadar turunnya pada 21 Ramadan. Ini yang dikatakan. Baik. Cuma kita lah tak naklah duk bincang lagi. Ramadan ni Lailatul Qadar ni bila jatuh tak apa. Itu cerita yang lain. Sekarang ni tuan-tuan, yang boleh kita ambil pengajaran di sini, iaitu Quran yang diturunkan kepada Nabi ni telah memuliakan semua orang yang terkena tempiasnya. Allah Ta'ala turunkan Quran daripada Allah melalui perantaraan Jibril. Jibril yang membawa Quran ni tuan-tuan menjadi ketua para malaikat. Dia dimuliakan sebab dia yang membawa Quran turun daripada Allah kepada Nabi SAW. Nabi SAW terima Quran ni daripada Jibril. Dan Nabi menjadi, inilah Rasul yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah di antara Rasul yang lain. Turunnya pula pada malam yang mulia, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Kita ada 365 hari. Satu malam yang paling mulia, itulah namanya malam Al-Qadar. Semuanya kena percikan kehebatan dan kemuliaan Al-Quran. Dan dia turun pula di bumi Mekah, dan Mekah menjadi bumi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa tuan-tuan? Apa-apa yang berlaku pada waktu itu, semuanya Allah Ta'ala telah muliakan kerana Al-Quran. Dia jatuh pula di Mekah, jatuh pula pada malam Lailatul Qadar, turun pula pada bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan daripada bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau Quran itu turunnya di hati kita, kita akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Okay, sebab kita dah nampak dah, bila mana Quran itu turun saja, semua yang berlaku, yang terlibat, semuanya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan, kalau nak dipandang oleh Allah, nak dimuliakan oleh Allah, pastikan Quran itu turun di hati kita. Bacalah, tadaburlah, fahamlah dan beramal dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bila bab cerita penurunan Quran, satu persoalan yang pernah saya tanyakan kepada tuan-tuan dalam kuliah tafsir kita. Antara yang saya tanyakan, Quran, wahyu pertama turun pada Nabi, iaitu wahyu surah Al-Alaq, ayat 1 sampai ayat 5. Tapi surah yang pertama dalam Quran, surah apa tuan-tuan? Surah Al-Fatihah. Kenapa Allah Ta'ala tak letak surah yang pertama dalam Quran, surah Al-Alaq, sedangkan surah Al-Alaq ini adalah surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi? Persoalannya, siapa yang menyusun Al-Quran? Siapa yang menentukan susunan surah-surah di dalam Al-Quran? Okey, boleh faham saya kan? Surah yang pertama, surah Al-Alaq. Tapi wahyu yang pertama Al-Alaq. Tapi surah yang pertama dalam Quran adalah surah
Al-Fatihah. Manakala Al-Alaq pula duduk di juzuk 30 pula. Kalau orang tak membaca bab asbabun nuzul, dia tak tahu mana surah yang pertama turun, mana surah yang terakhir turun. Tak boleh nak tahu mana satu. Okey, jawapannya apa tuan-tuan? Kalau ditanyakanlah oleh anak-anak cucu kita, kita pasti ada tahu jawapannya. Jawapan dia apa? Al-Quran tidak ada campur tangan daripada mana-mana manusia. Jibril tak campur tangan. Quran tak disusun oleh Nabi SAW sendiri, Nabi tak susun. Dan juga tak disusun oleh para sahabat. Sebab rata-rata yang saya pernah dengar, dia kata pun sahabat Nabi yang susun, antaranya Osman. Sebab Quran kita resam Osmani, dia kata Osman yang susun. Sebab apa? Sebab zaman itu zaman dikumpulkan Quran, jadi sahabat-sahabat main letak je. Tak. Quran telah dipastikan sempurna 30 juzuk. Satu kitab ni tuan-tuan, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada Lauh Mahfuz ke langit bumi ni, Allah Ta'ala turunkan 30 juzuk penuh. Okey, itu sebab Allah Ta'ala sebut inna anzalna. Aku telah turunkan. Anzal ni turunnya secara sedebuk Quran ni pada malam Lailatul Qadar. Daripada Baitul Izzah, langit bumi kepada Nabi, itu baru turun secara berperingkat 23 tahun. Okey, dan dia mengikut situasi Nabi SAW. Kenapa Allah Ta'ala tak turunkan wahyu pertama surah Al-Fatihah? Kenapa mengikut situasi keadaan Nabi? Supaya Nabi SAW mengharapkan Allah Ta'ala dan Nabi lebih merenung ayat-ayat Allah Ta'ala. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Kalau Quran ni diturunkan tak mengikut situasi Nabi, dia akan berlaku macam kita. Quran 30 juzuk depan mata kita tuan-tuan. Kita pernah baca dan pernah semak tak? Tak. Kita baca saja, mungkin baca, tapi nak faham tak? Tak. Sebab kita tak rasa kepentingan nak cari jawapan dalam Quran. Tapi Nabi, bila Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat itu mengikut situasi dia, dia seolah-olahnya macam jawapan daripada Allah Ta'ala. Dan itu yang membuatkan Nabi lebih faham dengan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada Nabi SAW. Jadi persoalan ni, macam mana Nabi tahu surah itu disusun? Iaitu setiap kali Ramadan, Nabi akan tadarus dengan Jibril. Dan setiap kali Ramadan, sebulan Ramadan, Nabi akan tadarus sampai khatam sekali pada bulan Ramadan dengan Jibril. Dan Jibril akan baca daripada Fatihah, dan Jibril akan khatam sampai surah An-Nas. Ketika itulah Nabi SAW maklum yang mana surah ini disusunnya dalam keadaan yang begitu. Tuan-tuan boleh bayangkan dalam surah Al-Baqarah saja, ayat pertama sampai ayat sekian turun dekat Mekah. Ayat berikutnya turun di Madinah. Tiba-tiba disusunnya tak ikut keadaan dia. Melompat-lompat ayatnya. Siapa menentukan? Tetap Allah Ta'ala. Tidak ada campur tangan daripada mana-mana manusia ataupun malaikat sekalipun. Dia tetap datang daripada Allah Ta'ala. Kalau Quran dijawab, diturun dan diatur oleh Nabi sendiri, di malaikat sendiri ataupun para sahabat, Quran ada cacat celah. Kalau kita beriman Quran ni diatur, disusun oleh manusia ataupun malaikat, Quran ni ada cacat celah. Sebab dia ada campur tangan daripada makhluk. Tapi hakikatnya Quran tidak ada cacat celah dan ia dijaga sendiri oleh Allah Ta'ala kerana dia telah diatur dan disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, jelas ya? Boleh faham ya? Baik. Jadi penurunan wahyu kepada Nabi SAW, sebelum kita nanti bulan hadapan kita akan masuk bab yang baru, iaitu Nabi mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan, penurunan wahyu ni last sekali tuan-tuan, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kita dah ada azan Isyak. Oh, seminit lagi ya. Okey, dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim ada sebut tuan-tuan, ada beberapa keadaan penurunan wahyu Allah kepada Nabi SAW. Okey, baik. Berlalu azan Isyak. Baik. Inilah tuan-tuan, saya sekadar sebut saja ada beberapa cara penurunan wahyu Allah kepada Nabi SAW. Yang ini diambil daripada kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibn Qayyim. Pertama, iaitu cara yang pertama penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi, iaitu melalui mimpi. Ini perkara yang khusus kepada Nabi, tidak berlaku kepada manusia lain. Okay, dia hanya berlaku kepada Nabi. Ada kala dia berlaku kepada para sahabat, tapi dibenarkan oleh Nabi. Seperti mana pensyariatan azan, yang mana ada sahabat yang beritahu macam mana kita nak memanggil umat kita untuk menunaikan salat. Maka ada sahabat berkata, iaitu saya terima wahyu
saya bermimpi iaitu dengan lafaz sekian dan dia dibenarkan oleh Nabi, itu cerita lain. Tapi mimpi ini hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada orang lain maka tak dianggap sebagai syariat. Okey, ditolak. Kedua iaitu melalui bisikan malaikat. Maknanya apa, yang wahyu itu melalui bisikan malaikat, dia terus masuk ke fikiran dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan ayat-ayat Quran ni tuan-tuan, dia ada ilmu nasikh wa mansukh. Ada ayat Quran yang pernah turun pada Nabi tapi dimansuhkan kemudian. Ini kita pernah sentuh dalam surah Al-A'la, yang mana Allah Ta'ala sebut ada masa Allah Ta'ala bacakan pada Nabi, Nabi terus hafal, ayat Quran itu terus masuk ke dalam hati Nabi, terus masuk. Bila satu masa Nabi jadi imam dalam solat, Nabi terlupa, sedangkan sahabat Nabi ni dah hafal dah ayat-ayat yang pernah dibaca oleh Nabi. Sebenarnya terlupa itu bukan kerana Nabi lupa, tapi takdir Allah untuk melupakan Nabi, nak beritahu ayat itu telah dimansuhkan daripada ayat Quran. Dalam ilmu nasikh wa mansukh ni, ada ayat yang mansuh dan dibuang ayat itu daripada ayat Quran. Ada ayat yang mansuh hukum dia, tapi ayat itu dikekalkan dalam Al-Quran. Itu banyaklah, itu dari sudut kategori ulum Quran pula. Okey, ini antara dia. Ketiga, antara wahyu Nabi ni yang Nabi terima, malaikat jelmakan diri dia dalam keadaan manusia sebenar. Dan kadang-kala malaikat ini akan datang kepada Nabi dengan sambil boleh diperhatikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini berlaku dalam hadis Jibril. Bila mana malaikat ditanya pada Nabi bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Okey, didatangi oleh seorang pemuda yang sangat tampan, bersih. Rupanya itu adalah malaikat Jibril. Okey, ini antaranya. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan tengok, kita akan ada pintu Babul Baqi' tu kan. Pintu 41 tu pintu Baqi'. Sebelum pintu 41 tuan-tuan tengok di sebelah dia, pintu 40. Apa nama pintu tu? Nama dia Babu Jibril. Pintu Jibril. Di situ sebenarnya pintu utama rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan dalam riwayat sirah, Jibril kalau nak jumpa dengan Nabi, dia akan melalui pintu tersebut. Sebab itu pintu tu laluan tu dikenali sebagai Babu Jibril. Jibril masuk daripada pintu tu dan Jibril akan berdiri di dalam makam. Hari ini dia jadi makam. Rumah Nabi tu dah jadi makam, dan Jibril akan berdiri di satu tempat sudut ni, dan dibina tiang di situ namanya tiang Jibril. Ni tuan-tuan boleh Google. Tuan-tuan boleh tengok tiang-tiang, tulis tiang-tiang di Raudhah. Salah satunya tiang yang berada dalam makam tu namanya tiang Jibril. Di situ tempat Jibril berdiri bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tempat laluan keluar masuk Jibril. Okey, baik. Itu yang ketiga. Keempat, iaitu malaikat datang kepada Nabi, menyampaikan wahyu kepada Nabi melalui bunyi. Ini disebut dalam kitab ni Zadul Ma'ad, dia kata bunyi macam satu bunyi macam loceng. Wallahu a'lam, saya tak tahu macam mana bunyi loceng, tapi dia kata macam satu bunyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara ni adalah cara yang paling berat, sebab pernah satu peristiwa yang direkod dalam hadis, Nabi duduk di atas tunggangan dia, wahyu ni turun kepada Nabi. Tunggangan Nabi ni jatuh ke atas tanah sebab terlalu berat wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, pernah Nabi duduk bersila bersama dengan sahabat. Di sebelah Nabi ni namanya Zaid bin Sabit, sahabat Nabi, penulis wahyu. Peha Nabi bertindih di atas peha Zaid bin Sabit. Tak ada lagi sahabat kita duduk atas peha kawan dia kan. Dia macam berlapik lah, sebab rapat kan, dia berlapik. Kebetulan waktu tu wahyu yang cara ni turun kepada Nabi SAW. Kata Zaid bin Sabit, aku terasa beban berat wahyu ni sampai rasa macam peha aku pecah dan remuk kerana beratnya wahyu yang ditanggung oleh Nabi SAW. Ini cara yang keempat. Cara yang kelima, iaitu melalui wahyu Jibril, yang mana Jibril menzahirkan dirinya yang sebenar, yang saya sebutkan tadi. 2 kali Jibril tonjolkan diri dia yang sebenar, keadaan yang fizikal yang sebenar. Okey, 2 kali. Okey. Yang keenam, iaitu Allah Ta'ala wahyukan Nabi secara terus, direct, tidak melalui perantaraan. Ini berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana Nabi bertemu live dengan Allah Ta'ala. Cara yang ketujuh pula, sama seperti mana Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS. Tak nampak Allah, tapi wahyu itu turun kepada Nabi Musa. Allah kan, Nabi Musa ni dikenali sebagai kalamullah. Dia boleh cakap terus dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cakap terus dengan
Nabi Musa. Bunyinya macam mana? Suaranya macam mana? Wallahu a'lam. Tuan-tuan jangan tanya. Okey, ini sebahagian daripada akidah kita. Allah Taala punya sifat sangat berbeza zatnya daripada kita. Dan ini yang Nabi SAW terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan, ala kulli hal seperti dekat sini. Insya-Allah pada bulan hadapan kita akan sambung lagi dalam bab yang berikutnya, iaitu bab menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.